Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah. Ya Allah, tunjukkanlah kami yang benar itu adalah benar dan permudahkanlah bagi kami untuk mengikut kebenaran tersebut. Wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Ya Allah, tunjukkanlah kami yang batil itu adalah batil dan permudahkanlah bagi kami untuk menjauhkan diri daripada kebatilan tersebut. Wahdina limakhtulifa fihi minal haqqi bi'idnik. Bila kami petunjuk dalam isu-isu yang diperselisihkan dengan izinmu, innaka tahdi man tasha ila sirati mustaqim. Sungguhnya engkaulah yang memberikan petunjuk kepada siapa yang kau inginkan ke jalan yang lurus. Na'udzu bikalimatillahi tammah min kulli syaitanin wahammah wa min kulli ainin lammah. Muslimin muslimat dirahmati Allah, pertama dan utama terimalah salam ukhuwah daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang saya ucapkan kepada semua ke dalam sesi kita pada hari ini. Pada hari ini insya-Allah taala kita ingin berkongsi mensyarahkan hadis nombor 110 daripada kitab Umdatul Ahkam karangan Imam Al-Maqdisi rahimahullahu taala. Hadis ke-110 merupakan sepotong hadis yang pendek. Hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala kunna nusalli ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi shiddatil harri fa idza lam yastati' ahaduna an yumakkina jabhatahu minal ard basata thawbahu fasajada alaihi. Apa maksud hadis ni? Daripada Anas bin Malik radhiyallahu an, dia berkata, kami salat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sewaktu panas terik. Jika salah seorang di antara kami tidak dapat meletakkan dahinya di tanah, maka dia meletakkan pakaiannya untuk digunakan ketika bersujud. Hadis riwayat Imam Bukhari, hadis riwayat Imam Muslim rahimahumullahu taala. Jadi ini merupakan hadis yang pendek yang menceritakan kepada kita seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam iaitu Anas bin Malik radhiyallahu an. Dia menceritakan pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka solat bersama-sama dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka solat ada ketikanya bersama dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan cuaca teramat panas. Jadi apakah yang mereka lakukan? Oleh kerana cuaca teramat panas, maka tanah pun ataupun bumi tempat mereka letakkan dahi mereka untuk sujud pun adalah panas. Jadi kata Anas bin Malik, jika salah seorang di antara kami tidak dapat meletakkan dahinya di tanah, maka dia meletakkan pakaiannya untuk digunakan ketika bersujud. Oleh kerana cuaca teramat panas, kalau di kalangan para sahabat yang tak mampu untuk meletakkan dahinya ke tanah kerana teramat panas, maka pada ketika itu mereka akan meletakkan pakaian, mereka akan sujud di atas pakaian mereka. Mereka akan sujud di atas kain mereka. Itulah yang mereka lakukan untuk sujud ketika mana cuaca teramat panas. Hadis ini diceritakan oleh Anas bin Malik radhiyallahu an. Apakah pengajaran-pengajaran penting yang boleh dikeluarkan daripada hadis yang pendek ini? Pertama sekali, tadi dalam hadis tadi tak disebutkan solat apa yang dimaksudkan oleh Anas bin Malik. Anas bin Malik cuma mengatakan yang kami salat bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan panas terik. Anas bin Malik radhiyallahu an dia tidak menyebutkan apakah salat yang mereka dirikan bersama-sama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adakah solat asar, adakah solat zuhur ataupun solat-solat yang lain? Tapi kata para ulama, yang dimaksudkan oleh Anas bin Malik
kami salat bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan panas terik, yang dimaksudkan adalah solat zuhur. Itu yang dimaksudkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Yang kedua, waktu pelaksanaan solat zuhur, Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan para sahabat pada hari-hari yang panas adalah ketika terik matahari mereda sedikit, namun sisa-sisa panas di tanah masih terasa. Jadi antara perkara yang pernah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila cuaca teramat panas, Nabi sallallahu alaihi wasallam akan melewatkan sedikit pelaksanaan solat zuhur. Dan kita ingatkan sekali lagi, ini bukan panas biasa tapi teramat panas. Bila cuaca teramat panas, Nabi sallallahu alaihi wasallam melambatkan sedikit, menundakan sedikit pelaksanaan solat zuhur. Sehinggalah terik matahari mula mereda sedikit. Kepanasan mula mereda sedikit. Itu yang pernah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi walaupun dia punya cuaca dah reda sedikit kepanasannya, tetapi masih terasa sisa-sisa panas di tanah, masih lagi terasa. Jadi hadis ini ada kaitan dengan hadis yang sebelum ini yang kita sebutkan, yang Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan kebenaran, keizinan bagi orang-orang Islam untuk menundakan pelaksanaan solat zuhur kalau sekiranya cuaca teramat panas. Pada asalnya kita kalau mendirikan solat, kita solat pada awal waktu. Tapi dalam keadaan cuaca yang teramat panas, maka diberikan kelonggaran untuk menundakan sedikit pelaksanaan solat zuhur. Yang ketiga, tadi kita baca dalam hadis tadi, kata Anas bin Malik radhiyallahu an, kalau sahabat ni tak mampu nak meletakkan dahi mereka ke tanah kerana terlampau panas, mereka akan meletakkan kain terlebih dahulu dan kemudian mereka akan sujud di atas kain tersebut ataupun pakaian tersebut. Ini menunjukkan tentang kewajipan bagi seorang Muslim bila kita melaksanakan sujud, antara anggota yang perlu kena ke bumi ataupun ke tanah adalah dahi kita. Kita sujud di atas 7 anggota. Anggota yang pertama adalah dahi kita. Dan termasuk dalam makna dahi adalah sekali sama dengan hidung kita. Yang kedua adalah kedua telapak tangan kita. Kan? Itu kedua dan ketiga. Dahi pertama, dahi dengan hidung tu yang anggap sebagai satu. Tangan, kedua telapak tangan kita, ini dah anggota kedua, anggota ketiga. Kedua lutut kita, anggota keempat dan kelima. Dan kaki kita, anggota yang keenam dan anggota yang ketujuh. Di salah satu anggota badan yang perlu dikenakan kepada bumi ketika mana kita melaksanakan sujud adalah dahi kita. Jadi dahi merupakan salah satu daripada anggota sujud. Pengajaran yang keempat, kepentingan mengelakkan perkara-perkara yang boleh menghalang kekhusyukan dalam solat. Salah satu perkara yang penting dalam ibadah solat adalah khusyuk dalam solat. Sebab tu kita lihat dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan kita kelonggaran. Dalam Islam kita belajar fikih, ada kelonggaran yang diberikan. Kalau orang tu dia rasa macam nak terbuang air kecil, at the same time solat jemaah dah start, mana satukah yang sepatutnya didahulukan? Adakah dia masuk solat jemaah tapi dalam keadaan dia sedang tahan air kencingnya, ataupun yang lebih utama adalah dia pergi buang air dulu, buang air kecil dulu, buang air besar dulu, baru dia join solat berjemaah. Kata para ulama adalah makruh bagi seseorang itu dia solat dalam keadaan dia menahan air kencingnya.
Kenapa? Kerana dia akan buat orang tersebut rasa gelisah. Dia akan membuatkan orang tersebut rasa tidak khusyuk dalam salat. Sedangkan salah satu perkara yang penting dalam salat adalah khusyuk. Khusyuk dalam salat. Sama juga orang yang berada dalam keadaan yang teramat lapar. Makanan pun telah berada kat depan dia, disajikan. Mana satukah yang didahulukan? Adakah dia solat dulu baru dia makan? Ataupun dia makan dulu dalam keadaan makanan telah pun disajikan baru dia mendirikan solat? Kata para ulama didahulukan makan terlebih dahulu. Takut-takut dia solat dalam keadaan teramat lapar akan mengganggu kekhusyukannya dalam solat. Begitu juga dengan hadis yang sedang kita bincangkan ini. Cuaca teramat panas. Tanah pun teramat panas. Kita kalau letak dahi kita ke tanah tu, barangkali kita dalam keadaan menahan kesakitan yang akan menjejas kekhusyukan dalam solat. Maka diberikan kelonggaran dalam cuaca yang teramat panas, bumi terasa teramat panas, tanah terasa amat panas, boleh meletakkan sesuatu untuk kita sujud di atas perkara tersebut. Demi untuk memelihara kekhusyukan dalam solat. Jadi khusyuk dalam solat ini adalah satu perkara yang penting dalam ibadah kita. Pengajaran yang kelima, boleh sujud menggunakan benda penghalang seperti kain atau yang lainnya ketika diperlukan kerana faktor udara panas, dingin, adanya duri dan seumpamanya. Dalam hadis tadi, Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia berkongsi yang mereka iaitu para sahabat, kan kalau bumi panas sangat, kalau tanah panas sangat, mereka akan sujud di atas pakaian mereka. Jadi daripada hadis ini, para ulama mengeluarkan pengajaran, kalau dalam keadaan terlampau panas, ataupun dalam keadaan terlampau sejuk, kita kalau letakkan kita punya dahi ke bumi yang begitu sejuk kan, sampai boleh memberikan kemudaratan kepada kita, sampai boleh menjejas kekhusyukan solat kita. Ataupun kita nak sujud, dekat tempat sujud kita ada duri. Boleh tak pada ketika itu kita meletakkan sesuatu, meletakkan kain, kan? Dan perkara-perkara yang lain, kita sujud di atas perkara tersebut untuk mengelakkan daripada terkena duri. Ataupun untuk mengelakkan daripada rasa terlampau sejuk. Kalau kita letakkan dahi ke tanah. Ataupun rasa teramat panas. Sekiranya kita meletakkan dahi ke atas tanah, kata para ulama boleh. Dalam keadaan biasa, kita sujud seperti biasa. Tapi kalau dalam keadaan terlampau sejuk, terlampau panas, ada duri, boleh kita letakkan kain ataupun perkara-perkara yang lain ketika mana kita sujud. Ini satu kelonggaran yang diberikan dalam Islam. Yang keenam, sebahagian ulama memberikan rincian terkait persoalan sujud di atas benda penghalang sebagai berikut. Sebahagian di kalangan para ulama silam kita, mereka ada sedikit penjelasan. Kita ni nak sujud, benda apa yang kita boleh letakkan untuk kita sujud di atas benda tersebut, benda apa yang tak boleh kita letakkan untuk kita sujud di atas perkara tersebut. Dalam hadis tadi disebutkan tentang pakaian, kain yang digunakan oleh sebahagian sahabat untuk sujud. Jadi benda-benda yang digunakan, yang kita letakkan dekat tanah, kita sujud ke atasnya, kita letakkan dahi ke atasnya, boleh terbahagi kepada dua kategori. Kategori yang pertama adalah benda tersebut terpisah daripada orang yang solat. Seperti sejadah. Sejadah, kita hamparkan sejadah. Kita tak pakai sejadah kat badan kita, kita hamparkan sejadah. Boleh tak kita sujud di atas sejadah tersebut? Tak jadi masalah. Kita gunakan sejadah, tak kisahlah sejadah yang kualiti dia macam mana. Adakah sejadah yang tebal ataupun sejadah yang tipis. Kan?
Yang pentingnya benda tersebut terpisah daripada badan kita. Dari orang yang salat, kita tak memakai dekat badan kita. Kita cuma menghamparkannya ke tanah. Rata-rata para ulama mengatakan tak jadi masalah. Sah salat seseorang yang sujud di atas sejadah. Benda yang terpisah daripada orang yang mendirikan salat. Cuma yang ada sedikit perbahasan di kalangan para ulama adalah kalau kita gunakan benda yang bersambung dengan orang yang solat seperti hujung baju. Kita solat dekat luar masjid contoh. Dekat dalam masjid dah penuh dah. Kita solat dekat luar. Contohlah ini sebelum COVID. Kita solat Jumaat sebagai contoh. Tak dapat tempat dekat dalam ruang solat, kita solat dekat luar. Dekat luar pula panas sangat. Bila panas sangat, tanah yang berada dekat yang kita berdiri itu pun panas. Bumi yang kita berdiri pun panas. Kita pun terfikir macam mana ni nak letakkan dahi ke atas bumi ni dalam keadaan teramat panas. Kita pula tak bawa sejadah. Boleh tak pada ketika itu kita sujud di atas, contohlah kita pakai baju lengan panjang, kan kita sujud di atas lengan kita ni. Maksud saya adalah pakaian yang lengan kita ni. Itu kategori yang kedua, benda tersebut bersambung dengan orang yang solat seperti hujung baju. Ini yang merupakan titik perselisihan di kalangan para ulama. Ada sebahagian di kalangan para ulama mengatakan kalau benda itu bersambung dengan badan kita. Kalau pakaian itu bersambung dengan badan kita dan pakaian tersebut bergerak dengan pergerakan kita, maka tak boleh solat di atas pakaian tersebut. Itu satu pandangan di kalangan ulama. Tapi pandangan yang lain di kalangan para ulama mengatakan itu tidak mengapa. Tidak mengapa sujud di atas pakaian walaupun pakaian tersebut bergerak dengan pergerakan kita. Jadi di sini ada dua pandangan di kalangan para ulama. Contoh yang saya nak berikan adalah tentang sleeve kita. Sleeve kita boleh tak kalau dalam keadaan terlampau panas, kita berada kat luar masjid, terlupa bawa sejadah, kita tahu yang kita tak boleh letakkan dahi kita ke atas tanah yang begitu panas, boleh tak pada ketika itu kita sujud di atas sleeve kita? Ini ada dua pandangan di kalangan para ulama, ada sebagian ulama yang tidak membenarkannya, sebagian di kalangan ulama pula membenarkannya kerana ada keperluan untuk mengelakkan kemudaratan. Jadi itulah sedikit perbincangan di kalangan para ulama tentang isu ini. Jadi itulah perkara-perkara yang ingin saya kongsikan berkaitan dengan hadis 110 daripada kitab Umdatul Ahkam. Kalau sekiranya ada kebenaran dalam apa yang disampaikan, itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau sekiranya ada kesilapan, kekurangan dalam penyampaian, itu datang daripada diri saya sendiri. Saya minta ampun kepada Allah dan saya bertaubat kepadanya. Kita tutup dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.